Bismillahirrahmanirrahim. Kaki penat, main bola, bawa pula motor Honda. Assalamualaikum pembuka bicara, serta salam satu Malaysia untuk anda semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kumpulan kami merupakan kumpulan yang diberikan nama Kokos Group, syarikat rasmi kami, serta projek kami yang bakal kami persembahkan pada hari ini ialah Bogak Palm Beach, iaitu projek pelancongan. Okay, pertama sekali, izinkan saya perkenalkan ahli syarikat kami. Yang pertama, semestinya lah saya selaku Ketua Eksekutif merangkap CEO yang bernama Razif bin Mat Razali. Seterusnya, rakan saya Nur Nasuha binti Mat Yusof selaku pegawai kewangan syarikat kami. Dan orang kanan seterusnya, Nur Aklili Hanum binti Abdullah, pegawai pentadbiran syarikat kami. Serta yang terakhir, Nur Izzati binti Osman, pegawai pemasaran kami. Baik, bagi meneruskan agenda kami pada hari ini, saya memberikan peluang kepada wakil syarikat kami, iaitu pegawai pentadbir, untuk menerangkan serba sedikit latar belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan kepada latar belakang syarikat. Okey, Bogak Palm Beach ini akan dijalankan di Pasir Bogak, Pulau Pangkor. Dan seterusnya ialah visi syarikat kami adalah menjadikan Kokos Group sebagai sebuah syarikat yang pelancongan yang bertaraf antarabangsa dengan menjadikan memberikan perkhidmatan yang sepenuhnya dan yang memberikan perkhidmatan yang terbaik ke seluruh dunia. Seterusnya adalah misi syarikat kami. Pertama adalah kami menitik beratkan keselesaan dan kepuasan pelancongan pelanggan kami. Kepuasan pelanggan kami adalah keutamaan bagi kami. Yang kedua ialah menjadikan syarikat pelancongan yang menawarkan pelbagai pakej pelancongan yang terbaik di Pulau Pangkor. Kami ingin menjadikan, disebabkan Pulau Pangkor ini terdapat banyak persaingan, jadi kami ingin menaik taraf keselesaan pelancong dari segi prasarana. Seterusnya ialah menjadi salah sebuah syarikat Bumiputera yang terkemuka dalam bidang pelancongan. Sekaligus ini akan meningkatkan lagi penglibatan Bumiputera dalam sektor pengkorporatan. Okey, seterusnya adalah objektif Bogak Palm Beach adalah untuk memperkenalkan destinasi yang menarik dan berpotensi untuk diperkenalkan kepada pelancong di dalam maupun di luar negara, dan meningkatkan ekonomi dari sektor pelancongan. Seperti yang kita tahu, sektor pelancongan merupakan penyumbang ketiga dalam sektor ekonomi untuk pendapatan negara. Seterusnya adalah setelah kami mengkaji, terdapat 3 penyataan masalah terhadap projek kami. Okey, yang pertama adalah keadaan semula jadi seperti flora dan fauna terancam berlaku. Mengikut laporan Majlis Daerah Manjung, terdapat kemusnahan flora fauna disebabkan oleh kepesatan pembangunan yang tidak terkawal. Yang kedua adalah masalah kemudahan prasarana. Mengikut kajian kami telah pergi ke Pulau Pangkor dan kami mendapati bahawa prasarana yang terdapat di Pulau Pangkor ni masih terdapat maksudnya prasarana masih di tahap yang rendah. Sebagai contoh, mengikut kajian kami mendapati bahawa jalan laluan untuk kenderaan terlalu sempit dan ini menyukarkan menyukarkan laluan kenderaan yang lain. Dan yang kedua adalah lampu jalan di sepanjang jalanan adalah sangat sedikit dan ini akan menjejaskan keselamatan pelancong di situ. Okey, yang ketiga adalah kebersihan di Pekan Pangkor masih lagi dikategorikan sebagai kurang bersih.
Ini berdasarkan pembahasan kami juga di Pulau Mangkuk, kami mendapati bahawa sampah sarap di Pulau Mangkuk tidak dapat dikawal dengan baik. Dapat masalah sampah bertapung di tepi-tepi jalan. Okey, seterusnya adalah keperluan sumber. Secara ringkas saya akan membentangkan keperluan sumber. Pertama adalah sumber manusia. Sumber manusia adalah melibatkan pekerja rakan kongsi yang melibatkan kami sendiri 4 orang dan melibatkan pekerja am. Kami akan menitik beratkan kualiti pekerja itu sendiri. Okey, yang kedua adalah kontraktor. Kontraktor adalah melibatkan dari segi pembinaan chalet, surau dan food court yang kami tawarkan. Jadi kontraktor ini akan mengawal semua pembelajaan untuk pembinaan. Yang ketiga adalah buruh. Bilangan buruh ini adalah dikawal oleh kontraktor itu sendiri untuk menyiapkan dalam masa yang ditetapkan. Yang seterusnya adalah maklumat. Sebelah sumber ini kami memerlukan maklumat dari pelbagai agensi. Sebagai contoh, kami telah pergi ke Puteri Bayu Beach sebagai untuk mendapat pendedahan tentang selok-belok pelancongan itu sendiri. Okey, yang ketiga adalah dana kewangan. Dana kewangan adalah penting untuk kami kerana kami memerlukan modal yang besar. Jadi kami telah memincang dana kewangan itu dari Menteri Pelancongan, iaitu Gabung Motek. Okey, seterusnya adalah faedah projek. Faedah projek melibatkan 3 aspek, iaitu sosial, syarikat dan negara. Okey, dari segi sosial, projek kami akan memberi peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Sebagai contoh, kami dapat memberi peluang kepada peniaga-peniaga, chalet dan tapak tema air. Seterusnya adalah syarikat. Okey, faedah pada syarikat kami sendiri ialah dapat mengaut keuntungan yang secara maksimum dengan menawarkan pelbagai pakej dan dapat mempromosikan syarikat kami ke seluruh dunia. Yang ketiga adalah faedah projek kami adalah kepada negara dapat menjana pendapatan negara itu sendiri. Berdasarkan artikel dalam berita harian sendiri, projek pelancongan ini dapat meningkatkan 12.5% pada tahun 2014. Okey, seterusnya adalah lokasi. Saya akan serahkan lokasi ini kepada pengurus kami, iaitu Razif bin Mak Razali. Baik. Seperti dimaklumkan, lokasi kami terletak di pantai Pasir Bogak, Mukim Lumut, daerah Manjung, negeri Perak. Terletak di sebelah barat Pulau Pangkor, iaitu hanya 5 km daripada pekan Pulau Pangkor. Dan pengunjung kebiasaannya hanya mengambil masa 15 minit sahaja dari jeti untuk ke kawasan Pasir Bogak inilah. Okey. Anda boleh lihat sini Pasir Bogak Beach, tempat projek kami. Ini adalah salah satu pemandangan di sana jika kami melawat di sana. Baik, jangka hayat projek kami. Tempoh siap pembinaan projek ini boleh menjangkau sehingga 2 tahun. Malahan menurut tabung pinjaman yang kami dapatkan, projek kami perlu disiap bina dalam masa 2 tahun. Barulah kami boleh mendapatkan pinjaman tersebut. Dan projek ini semestinya bersifat jangka panjang kerana kami mendapatkan dana yang amat besar dan kami tempoh masa yang lama untuk membayar ansuran tersebut. Serta jangka hayat projek ini turut bergantung pada keadaan ekonomi negara. Sekiranya baik, maka kami akan panjangkan lagi tempoh. Sekiranya sebaliknya, maka kami akan kurangkan lagi tempoh jangka hayat projek kami. Baik. Sekarang rajah dan jadual perangkaan kami. Anda boleh lihat di sini aktiviti-aktiviti yang kami senaraikan untuk menyiapkan projek kami, daripada pembentukan kumpulan sehinggalah pembukaan pusat pelancongan kami. Baik, ini rantaian aktiviti kami. Serta kami turut
menyertakan di sini pelan pembangunan. Anda boleh lihat di sini spesifikasi perancangan seni bina kejuruteraan pondok pengawal di sini. Pondok pengawal kami turut sertakan pejabat, semestinya bilik saya, bilik pengurus, jabat, kaunter, staf. Okey, yang seterusnya kami turut menyediakan infrastruktur food court ataupun medan selera untuk kami sewakan kepada peniaga-peniaga tempatan. Seterusnya kami turut menyediakan pelan chalet, di mana kami sediakan 10 buah chalet di sana untuk menjana pendapatan projek kami, dan juga surau sebagai infrastruktur asas selain daripada tandas. Seterusnya saya serahkan kepada pegawai kewangan. Terima kasih Razif. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kewangan syarikat Fokus Group. Dana yang kami peroleh untuk pembinaan ini adalah daripada tabung khas pelancongan. Tabung ini wujud hasil daripada kerjasama antara Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia dan kerjasama dengan Bank Pembangunan Malaysia, maka wujudlah tabung khas pelancongan ini. Tabung ini khas dikhususkan untuk golongan bumi putra sahaja yang ingin membangunkan atau mengembangkan produk pelancongan mereka. Seterusnya, ini adalah maklumat pinjaman. Jumlah pinjaman yang diperlukan adalah sebanyak RM3 juta. Itu adalah modal pembinaan kami. Kaedah faedah yang dikenakan adalah sebanyak 4% setahun, dan tempoh pinjaman yang kami bercadang untuk meminjam selama 10 tahun saja. Untuk pengetahuan semua, tempoh maksimum untuk pinjaman ini, bayaran balik pinjaman ini adalah selama 20 tahun. Seterusnya, ini adalah syarat-syarat yang kami penuhi bagi melayakkan kami untuk memohon pinjaman tersebut. Yang pertama adalah pembinaan hotel atau resort baru di atas tanah kepunyaan Bumi Putra atau di tanah Rizal Melayu, termasuk di pulau-pulau pelancongan. Seterusnya, modal kerja atau modal pusingan kerja adalah untuk aktiviti berkaitan pelancongan. Dan seterusnya, pembelian tanah dan hartanah untuk pelancongan dibolehkan, tetapi perlu dibangunkan dalam tempoh 2 tahun. Semasa permohonan pinjaman dibuat, syarikat perlu mengumumkan cadangan pembelian dan pembangunan tanah secara serentak. Seterusnya, maklumat yang diperlukan semasa memohon pinjaman ini adalah surat permohonan rasmi syarikat dan borang permohonan tabung khas pelancongan. Seterusnya, akaun pendapatan. Kami memerlukan modal sebanyak RM3 juta dan dana ini diperoleh daripada tabung khas tadi. Ini adalah anggaran pembinaan kami. Kami menganggarkan kos pembinaan sebanyak sekitar RM2.84 juta. Ini termasuklah kos tanah seluas 4 ekar yang berjumlah RM2 juta, dan kos pembinaan, kelengkapan pusat pelancongan kami, promosi awal dan kos pendaftaran syarikat. Semua ini berjumlah sekitar RM2.84 juta. Seterusnya, ini adalah perbelanjaan bulanan. Gaji perbelanjaan bulanan ini termasuklah gaji pekerja, bil-bil seperti bil air, elektrik, telefon, wifi dan sebagainya, kos penyelenggaraan dan ansuran pinjaman sebanyak RM25,000 sebulan, termasuk kos faedah 4% tadi. Dan ini adalah jumlah kasar sebanyak RM44,700. Sebenarnya ini adalah perbelanjaan tahunan. Dalam masa setahun kami memerlukan lebih kurang RM500,000 untuk perbelanjaan semuanya. Dari mana kami dapat dana untuk membiayai perbelanjaan tadi? Ini adalah chalet, tapak perkhemahan, medan selera, dewan seberguna dan permainan sukan air. Kami akan sewakan kemudahan-kemudahan ini kepada pihak luar. Ini adalah anggaran pendapatan bulanan kami. Kami menganggarkan dalam sebulan kami mensasarkan sekurang-kurangnya sebanyak RM87,000 sebulan, dan kami boleh mencecah sehingga RM170,000 keuntungan sahaja dalam masa sebulan. Dan ini adalah pendapatan tahunan. Dalam masa setahun kami sekurang-kurangnya kami perlu mencapai sebanyak RM1 juta, dan keuntungan ini boleh mencapai keuntungan maksimum sebanyak RM2 juta sekiranya kemudahan yang kami sediakan digunakan secara maksimum.
dan sepenuhnya oleh pengunjung lah. Contohnya ini adalah keuntungan syarikat. Yang pertama, jika modal 3 juta tadi ditolakkan dengan kos pembinaan, kami akan peroleh sebanyak RM155,000, 150. Baki ini akan dibawa ke hadapan untuk kegunaan kontingensi dan sebagainya. Okay, baiklah, untuk untung bulanan, kami daripada pendapatan bulanan kami akan ditolakkan dengan perbelanjaan bulanan. Anggaran keuntungan bersih sebanyak RM42,000 dan kami boleh mencapai RM125,000 sebulan, keuntungan bersih maksimum. Dan dalam masa setahun kami boleh mencapai RM500,000 dalam masa setahun sehingga 1.5 juta. Itu adalah keuntungan bersih. Baiklah, saya nak ingatkan di sini, kami punya keuntungan boleh mencecah berlipat kali ganda selepas tempoh 10 tahun, memandangkan kami bercadang untuk meminjam selama 10 tahun saja. Dan selepas itu keuntungan kami akan bertambah. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada Izzati sebagai pegawai pemasaran untuk meneruskan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya akan membentangkan berkenaan dengan pemasaran. Okey, dari sudut pemasaran, Kokos Group Sdn Bhd telah menekankan 3 mekanisme yang terlibat, iaitu terdiri daripada sasaran pasaran, strategi pasaran dan juga pakej yang telah kami tawarkan kepada pelanggan. Okey, dari sudut sasaran pasaran kami, sasaran utama kami adalah kepada golongan pelancong dari dalam serta luar negara, iaitu seperti yang kita sedia maklum, Bogak Palm Beach merupakan suatu projek pelancongan dan semestinya kami menawarkan kepada pelancong. Yang kedua iaitu golongan peniaga. Golongan peniaga ini di mana kami akan menyediakan tapak gerai untuk disewa oleh penggerai bagi menjalankan aktiviti perniagaan makanan di kawasan kami. Selain itu juga kami memberi peluang kepada pengusaha perkhidmatan permainan air, di mana kami akan sediakan beberapa lot untuk mereka menjalankan permainan air, di mana benda ini akan disewa. Dan sasaran ini kami lebih tumpukan kepada golongan penduduk kawasan tempatan, di mana seperti yang kawan saya Lily telah beritahu tadi, kita mensasarkan untuk membuka lebih banyak peluang kepada penduduk tempatan. Okey, seterusnya kami sasarkan kepada golongan pelajar. Kenapa kami sasarkan kepada golongan pelajar? Itu kerana Bogak Palm Beach telah mengadakan satu tapak perkhemahan di mana yang dilengkapi dengan dewan serbaguna, tandas, surau dan kelengkapan lain, di mana para pelajar dan juga pihak sekolah dapat menganjurkan aktiviti perkhemahan di kawasan kami. Okey, seterusnya strategi pemasaran kami terdapat 4 skop yang kami tekankan, iaitu dari segi penawaran produk, komunikasi, harga dan juga promosi yang telah diberikan kepada pelanggan. Okey, dari segi penawaran produk, pada permulaan kami menawarkan produk yang utama, iaitu daripada segi chalet, tapak perniagaan, dewan serbaguna dan juga tapak perkhemahan, di mana produk ini akan membangun dari semasa ke semasa mengikut keperluan dan permintaan daripada pelanggan. Yang seterusnya daripada segi komunikasi, semestinya komunikasi merupakan satu aspek yang penting dalam mengembangkan lagi potensi sesebuah institusi ataupun syarikat itu sendiri, di mana komunikasi ini amat penting bagi kami dalam berkomunikasi dengan pelanggan, berkomunikasi dengan para pemodal dan juga pemegang saham syarikat kami, iaitu apabila komunikasi ini dititik beratkan, kami dapat meyakinkan para pelanggan untuk berkhidmat dan bekerjasama dengan syarikat kami bagi membangunkan lagi Kokos Group Sdn Bhd. Okey, yang seterusnya daripada segi harga, kami menawarkan harga yang berpatutan dan mampu dimiliki oleh semua golongan, tak kira sama ada penduduk tempatan itu sendiri mampu untuk berkunjung ke kawasan kami. Yang daripada segi keempat iaitu promosi, kami telah mempelbagaikan promosi kami, iaitu antaranya menggunakan kad bisnes, flyers, menggunakan laman web, di mana laman web ini penting untuk bagi memperkenalkan Bogak Palm Beach kepada pelancong daripada luar negara, di mana manakala flyer-flyers ini kami akan letakkan di chalet-chalet kami dan juga di kementerian-kementerian pelancongan bagi mempromosikan lagi Bogak Palm Beach ni. Okey,
Seterusnya, ini adalah contoh kad perniagaan dan flyers pihak kami. Okay, yang seterusnya adalah package yang ditawar. Package yang ditawar seperti yang telah saya bentangkan tadi, terdapat chalet, dewan serbaguna, tapak perkhemahan, di mana kami mensasarkan dua harga, iaitu harga yang berlainan pada hari Minggu dan juga hujung Minggu. Di mana pada hari Minggu, contohnya sebagai chalet, hari Minggu kami mendapatkan RM180 sehari, manakala pada hujung Minggu kami mensasarkan RM200, di mana kami dapati pelancongan ini, sektor pelancongan ini pada hari hujung minggu ataupun cuti umum, pelancongan ini mendapat minat para pelancong. Itu kami, ini adalah satu strategi pemasaran kami. Yang seterusnya adalah package untuk disewa, iaitu tapak gerai dan juga tapak permainan, di mana pihak kami pada permulaan kami akan membuka medan selera, terdapat 6 slot kedai, di mana kami akan menyewakan sebanyak 5,000 per kedai. Seterusnya tapak permainan ni kami akan sediakan 4 slot permainan, di mana akan disewa oleh para pengusaha perkhidmatan permainan air. Okey, antara contingency plan kami iaitu pertama, kemalangan. Semestinya kami telah mengadakan permainan air, lepas tu kami adakan sukan, kemudian kemalangan ni kemungkinan bakal berlaku. Okey, apa yang kami ambil tindakan melalui kemalangan ini, di mana pihak kami akan menyediakan insurans bagi setiap pelanggan yang berkunjung ke Bogak Palm Beach. Yang seterusnya, persaingan yang sengit antara agensi pelancongan. Seperti yang kita sedia maklum, terdapat beberapa chalet dan juga resort yang terdapat di Pulau Pangkor, di mana kami akan bersaing dengan syarikat-syarikat lain bagi memekatkan. Dengan ini kami akan menawarkan produk yang berkualiti, di mana apabila orang berkunjung ke Pangkor, Bogak Palm Beach yang akan menjadi sasaran utama mereka untuk mengadakan aktiviti percutian mereka. Yang seterusnya adalah perubahan undang-undang yang membebani pihak kami dari aspek pelaksanaan. Ini bermakna prosedur undang-undang yang berubah, di mana antaranya pihak kami terpaksa perlu menukar plan atau mengubah plan-plan kami, iaitu kami akan membuatkannya supaya dana ataupun projek ini dapat diteruskan. Okay. Kesimpulannya, seperti kita sedia maklum, sektor pelancongan negara ini amat penting, dan seperti kawan saya telah beritakan, statistik pelancongan dalam negara dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang baik. Oleh itu, kami Kokus Group Sdn Bhd mensasarkan projek pelancongan kami mendapat tempat di hati pelanggan dan turut menjana pendapatan syarikat dan juga pendapatan negara. Dengan itu, sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami, Kokus Group. Sekian, terima kasih.